Barisan Nasional BN memperoleh kemenangan moral apabila menang tanpa bertanding di dua kawasan dalam Pilihan Raya Umum DUN Sarawak ke-11. Baik, untuk laporannya, kita ke Kuching, Sarawak bersama dengan Damia Cassandra Manja. Damia, silakan dengan laporan. Terima kasih Ivan dan Hanim di Angkasa Puri. Barisan Nasional BN menang tanpa bertanding di dua kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Ini melibatkan N82 Bukit Sari dan N79 Bukit Kota. Pilihan Raya Umum DUN Sarawak ke-11 kali ini menyaksikan seramai 226 calon daripada pelbagai parti termasuk bebas akan bertanding. Bagi Bukit Sari, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mempertahankan kerusi berkenaan setelah Pegawai Pengurus Pilihan Raya N82 Husaini Hakim mengumumkan tiada lagi borang penamaan calon diterima sebaik tempoh tamat 10 pagi. Ini adalah kali kedua calon BN itu menang tanpa bertanding selepas 1996. Masyarakat kita khususnya di Bukit Sari ini dan keseluruhan masyarakat di negeri Sarawak ini memberi sokongan dan dukungan yang padu kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satem, lebih-lebih lagi dengan 53 dasar prinsip beliau yang menumpukan kepada kepentingan dan hak negeri ini. Terdahulu, ketibaan Datuk Amar Awang Tengah di Stadium Tertutup Lawas kira-kira pukul 9 pagi diiringi Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman dan Pengerusi MARA Datuk Seri Anwar Musa. Sementara itu, di DUN Bukit Kota pula, sejarah tercipta apabila penggal kali ini menang tanpa bertanding melibatkan calon BN Dr. Abdul Rahman Ismail. Beliau menghantar kertas pencalonan pada jam 9.05 pagi di Dewan Suara Limbang. Kemenangan Dr. Abdul Rahman itu diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya N79 Hamdiah Bakri kira-kira pada jam 10.30 pagi selepas tidak lagi kertas pencalonan diterima. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemenangan ini dan saya percaya bahawa kemenangan ini adalah bukti penduduk di kawasan N79 Bukit Kota ini menyokong penuh kepimpinan Pengerusi Barisan Nasional Negeri Sarawak iaitu Tan Sri Datuk Petinggi Haji Adnan bin Haji Satem. Dr. Abdul Rahman yang tiba pada jam 9.05 pagi di pusat pencalonan diiringi oleh Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah dan Ahli Parlimen Putatan Datuk Dr. Marcus Mojiko. Dalam pada itu, sokongan padu rakyat di Bukit Sari untuk menjadi pendorong untuk Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2 Datuk Awang Tengah Ali Hassan. Bagi Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman, kemenangan BN di Bukit Sari itu merupakan satu manifestasi jelas rakyat di kawasan Lawas dan Sarawak amnya. Ini satu petanda yang baik untuk Parti Barisan Nasional bahawa inilah parti yang diterima oleh rakyat. Inilah parti yang banyak jasa kepada rakyat. Inilah parti yang boleh membawa dan membela nasib rakyat sekarang dan masa hadapan. Sekali lagi saya ucap tahniah kepada Datuk Amar dan semoga semua juga calon-calon BN yang bertanding akan beroleh kejayaan seperti apa yang diperoleh oleh Datuk Amar Haji Awang Tengah. Kemenangan tanpa bertanding di DUN Bukit Kota juga menjadi satu lagi kemenangan moral kepada BN. Alhamdulillah dan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak pimpinan persekutuan, pimpinan negeri, pimpinan di daerah Limbang ini atas segala pertolongan, perjuangan, semangat yang telah pun ditunjukkan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan izin Allah atas segala nikmat diberikannya kemenangan yang bermakna pada masa ini di mana susah nak mendapatkan keadaan sekarang ini. Ada YB Dr. Rahman, kerana ini satu petanda bahawa rakyat di negeri Sarawak ini bersama-sama dengan semua masyarakat di sini tidak mengira kaum menyokong penuh kepimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Adnan Satem. Ini satu petunjuk dan ini kita sudah jangka bahawa kawasan ini memang kawasan yang kuat penyokong Barisan Nasional.
Tan Sri Adenan dalam pada itu turut menaruh keyakinan BN Sarawak akan dapat memperoleh kemenangan majoriti pada PRU DUN kali ini. Beliau yang juga pengerusi BN Negeri melahirkan keyakinan itu bersandarkan kepada beberapa petanda positif awal pada hari penamaan calon hari ini. The initial signs are very good. All our 82 candidates have been accepted by the Election Commission as qualified candidates. And I just heard the news that 2 areas BN has won uncontested in Bukit Sari and Bukit Kota, Awang Tengah and Abdul Rahman Ismail. I think there is some degree of disarray among opposition parties. We believe there are some areas where DAP is contesting against PKR, or they put up independents against each other. Mengenai pencabarnya kali ini, beliau menganggap ia sebagai tindakan parti pembangkang yang hanya mahu memperlihatkan ada calon bertanding menentang beliau di kawasan itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyerahkan kertas pencalonan. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memberitahu Kerajaan Persekutuan mempunyai rancangan besar untuk Sarawak dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ini terutamanya melalui pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Banyak agenda besar untuk Sarawak yang kita akan laksanakan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Dan percayalah bahawa Kerajaan Pusat akan beri bukan saja kerjasama tetapi sokongan dan dana yang sebanyak mungkin yang termampu oleh kita supaya apa yang kita telah nyatakan impian kita Sarawak ini, impian yang kita kongsi bersama, Sarawak akan maju seiringan dengan Semenanjung akan menjadi binatang. Selain itu, kerajaan turut memfokuskan kepada pembangunan pendidikan, projek bekalan elektrik luar bandar, jalan raya di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyifatkan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak akan menjadi penanda aras kepada prestasi Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Di mana yang dinyatakan oleh Ketua Menteri Sarawak, kita telah menang 2 kursi tanpa bertanding dan gambaran bahawa pembangkang gagal mencapai konsensus di beberapa kawasan. Berarti bahawa kesepakatan pembangkang ini terlalu longgar. Kegagalan mencapai konsensus berarti bahawa ini sebagai petanda bahawa mereka tak mampu untuk menubuhkan kerajaan yang boleh membawa pada keyakinan rakyat Sarawak. Dalam peringkat awal lagi mereka tak mencapai konsensus, berarti bahawa memastikan mereka boleh tubuh sebuah kerajaan berdasarkan pada penyertaan dan sifat mesyuarat dan konsensus sama raya. Beliau berkata Sarawak juga kekal menjadi sandaran sebagai kubu kuat Barisan Nasional BN bagi memastikan kelangsungan kerajaan sedia ada. Namun demikian, beliau menegaskan BN tidak akan merasa selesa dengan petanda positif awal yang ditunjukkan oleh BN pada PRU DUN Sarawak ke-11. Apa yang pasti, 82 pusat ribuan penyokong parti seawal jam 7 pagi dengan kawalan keselamatan lebih 10,000 anggota polis, proses penamaan calon berjalan lancar. Di kerusi DUN Tanjung Datu menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara Tan Sri Adenan Satem dengan calon PKR Jazul Kipli Numen. Pengumuman itu dibuat oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya N3 Tanjung Datu, Hamsen Atta, selepas proses penamaan calon tamat di Dewan Masyarakat Lundu di sini pada pukul 10.15 pagi. Ketibaan Tan Sri Adenan diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Di DUN Baleh, pertandingan 1 lawan 1 antara calon BN Tan Sri Dr. James Jumut Masing dan DAP Agob Linsong. Pengumuman rasmi diumumkan Pegawai Pengurus SPR Zul Usop pada 11.43 pagi. Tan Sri Dr. James diiringi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, DUN Bukit Saban turut melihatkan 1 lawan 1 antara calon BN Dato' Amar Douglas Ugah Embas dan PKR Noel Changai Baking.
Datuk Douglas juga merupakan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi. Di Dun Batu Kawah juga melibatkan 1 lawan 1. BN mempertaruhkan Presiden SUPP, Profesor Datuk Dr. Sim Hui Kian sebagai calonnya untuk menawan semula kerusi berkenaan yang disandang Christina Chiu Wan Si dari DAP yang juga akan mempertahankan kerusi tersebut. Di Dun Pakat melibatkan 3 penjuru antara BN, DAP dan Bebas. BN diwakili Tan Sri William Mawan Ikom, manakala DAP oleh Rinda Juliza Alexander dan Bebas oleh Dr. Jawi Jinggut. Tan Sri William merupakan penyandang sejak 5 penggal lalu. Di Dun Dalat, menyaksikan 1 lawan 1 antara BN dan PKR. BN diwakili penyandangnya Datuk Fatimah Abdullah, manakala PKR Sim Eng Hua. Pengumuman dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya N56 Kueh Lepoh kira-kira 11.47 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menolak bantahan yang dikemukakan PAS berhubung pencalonan Wakil BN Sharifah Asidah Said Aman Ghazali bagi Dun N7 Semariang. Ini berikutan inkuiri yang dikemukakan calon PAS Yusof Asidiki yang mendakwa Sharifah Asidah melanggar kelayakan bertanding kerana mempunyai jawatan berpendapatan. Sebaliknya, Pegawai Pengurus Pilihan Raya SPR bagi N7 Semariang, Jumaini Haili mengesahkan calon BN itu yang merupakan setiausaha politik Ketua Menteri Sarawak hanya berstatus kontrak. Justru jawatan yang disandang Sharifah Asidah bukan dikategorikan sebagai jawatan berpendapatan seperti yang didakwa PAS. Ketika dihubungi RTM di Kuching, Jumaini menjelaskan mengikut istilah SPR, jawatan berpendapatan adalah jawatan yang dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan. Terdahulu, sekumpulan 15 peguam daripada Jabatan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Joham, PAS membuat laporan polis di Balai Polis 1 Kuching. Budaya BN adalah memberi perkhidmatan terbaik dan cemerlang kepada rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan perjuangan BN menjurus kepada kesinambungan perkhidmatan cemerlang secara berpanjangan dalam soal memajukan kawasan luar bandar. Dalam politik itu licin. Walaupun musim kemarau, jalannya licin. Walaupun dalam itu tidak ada tebing, tidak ada jurang, yang licin. Sebab apa licin? Sebab kalau kita tidak memberi perkhidmatan. Beliau berucap pada majlis pemimpin bersama rakyat di Kapit. Turut hadir anggota Parlimen Kapit, Datuk Alexander Nantalinggi yang juga Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah serta calon Dun Pelagus Wilson Nyabung Igang. Dalam pada itu, beliau berkata suasana politik di Sarawak yang baik dapat menjamin kemenangan BN dalam pilihan raya kali ini. Sementara itu, proses penamaan calon PRU Dun Sarawak yang berjalan lancar disifatkan bukti sistem demokrasi amat subur di negara ini. Selain kebebasan untuk bertanding bagi mereka yang layak, parti-parti yang juga bertanding bebas berkempen mengikut undang-undang dan peraturan yang digaris SPR. Dalam sistem demokrasi ini, ada 3 perkara pokok yang harus berlaku. Pertama ialah mana-mana individu yang layak bertanding, boleh bertanding. Kita lihat dalam pilihan umum di Sarawak ini, yang termuda 25 tahun, yang tertua 73 tahun. Umur bukanlah menjadi fakta. Jika kita layak bertanding, kita boleh bertanding. Datuk Seri Dr. Saleh ditemui media ketika melawat pusat media KKMM di RTM Kuching. Kepada pengamal media, terutama media sosial, beliau menggesa mereka menyalurkan maklumat yang tepat dan sahih. Banyak juga telah menggunakan media sosial untuk menabur fitnah, untuk menabur sangka buruk ke atas para pemimpin. Dan penting bagi kita untuk rakyat dapat membuat perbandingan apakah maklumat yang diperolehi dalam media sosial itu ada kebenarannya ataupun tidak, atau sekadar ia bertujuan untuk berpolitik semata-mata. Pengundi di kawasan Dun Batu Kawah pula diminta supaya tidak keliru dengan dakwaan sesetengah pihak bahawa terdapat 2 calon yang pro Barisan Nasional BN bertanding di situ. Presiden MCA Datuk Seri Liau Tiong Lai ketika menegaskan perkara itu berkata BN hanya meletakkan Profesor Datuk Dr. Sim Hui Kian, seorang pakar kardiologi dan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP sebagai calonnya.
Mana-mana independen itu adalah menjadi pembangkang kerana kita tahu Barisan Nasional bersatu, hanya satu Barisan Nasional dan tak ada yang pro, tak ada yang orang kata apabila bertanding di pilihan raya ini dia adalah pembangkang. Kita minta rakyat jelas bahawa mana-mana independen itu adalah pembangkang. Beliau ditemui pemberita selepas mengiringi Profesor Datuk Dr. Sim ke pusat penamaan calon Dun Batu Kawah di Majlis Perbandaran Padawan. Sementara itu, calon paling muda dalam pilihan raya ini ialah Abdul Aziz Isa, 25 tahun dari DAP, bertanding di Dun Batu Kitang. This is democracy. This is democracy because saya ambil sains politik. For me, this is something good. This is something healthy. It's democracy. We give people choice to choose. Episod tikam menikam dalam kalangan parti pembangkang amat ketara sebaik selesai proses penamaan calon pilihan raya umum Dun Sarawak hari ini. Ketidaksefahaman antara parti-parti pembangkang dalam soal hudud dan kepimpinan DAP di Pulau Pinang dizahirkan dengan pertembungan calon masing-masing dalam sekurang-kurangnya 14 kerusi yang dipertanding. Selain Dun Mulu, PKR turut bertembung dengan DAP atau PAS untuk menentang BN di Mulu, Senadin, Samalaju, Murum, Kakus dan Ngemah. Pertembungan turut berlaku di Semanggang, Bukit Semuja, Tebedu dan Mambung. Manakala PAS bertembung dengan amanah di 5 Dun iaitu Beting Maro, Sebuyau, Sadong Jaya, Semariang dan Muara Tuang. Perbalahan antara parti pembangkang itu turut menjadi lebih hangat dengan kehadiran Parti Baharu, Parti Bangsa Dayak Sarawak Baharu, PBDSB di 5 kawasan. Keseluruhannya, SPR menerima 228 kertas pencalonan semasa proses penamaan calon pagi tadi. 82 daripadanya adalah Barisan Nasional termasuk 2 yang telah dimenangi tanpa bertanding, 40 PKR, 31 DAP, 11 PAS, 13 Parti Amanah Negara, 11 STAR, 5 PBDSB dan 35 lagi bebas. Calon paling muda berusia 25 tahun dan paling tua 73 tahun. Daripada 228 calon, 206 adalah lelaki dan 22 lagi wanita. 32 kerusi menyaksikan pertandingan 1 lawan 1, 28 kerusi 3 penjuru, 12 kerusi 4 penjuru dan 5 lagi 5 penjuru. Sementara itu, keputusan pilihan raya umum Dun Sarawak ke-11 dijangka diketahui pada jam 11 malam 7 Mei nanti. Menurut Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah, ia dipengaruhi faktor geografi Sarawak selain faktor cuaca. Pengumuman keputusan pilihan raya dijangkakan keputusan akan diumumkan pada jam 11 malam memandangkan kawasan-kawasan pilihan raya di Sarawak ini sangat luas dan jaraknya juga jauh. Dalam sidang media di Kuching, Datuk Seri Muhammad Hashim berkata, keputusan terawal dijangka diketahui selepas pukul 6 petang. SPR juga menjangka peratusan pengundian meningkat kepada 75% berbanding 70% yang dicatat pada PRU Sarawak pada 2011. Katanya 62 pemerhati tempatan dilantik terdiri daripada badan bukan kerajaan, NGO, untuk memantau perjalanan pilihan raya negeri kali ini. Manakala pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya ditubuh di 80 Dun selaras dengan peruntukan Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 untuk memantau aktiviti berkempen. Baik, saudara, sekian saja sumbangan berita dari Sarawak dan seterusnya kita bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.